Selamat pagi murid-murid. Hari ini masuk tajuk 3, negeri-negeri Melayu bersekutu. Kalau negeri-negeri Melayu bersekutu, awak tengok negeri-negeri, negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Ada 4. Jadi ada 4 negeri semua. Contoh Perak, Selangor, negeri Sembilan dan juga dan juga satu lagi Perak, negeri Sembilan, Selangor dan juga Pahang. Pahang. Jadi kita tengok. Jadi ini contoh-contoh negeri dalam negeri-negeri Melayu bersekutu. Mengapa? Mengapa British mahu mendapatkan negeri-negeri ini? Mengapa? Jadi kita tengok. Satu, ada emas. British mahu emas dan juga biji timah. Biji timah. T-I-M-A-H, timah. Dan ada kekayaan dalam bumi ini yang boleh jadikan negeri-negeri ini maju. Semua kekayaan ini dalam negeri-negeri Melayu ini dapatkan perhatian Belanda, British dan juga Aceh. Aceh dekat dengan Indonesia. Lagi, ini awak tengok gambar ini adalah biji timah. T-I-M-A-H yang diguna untuk sapu dalam tin. Awak tengok awak makan sardin. Bila awak buka, mengapa cantik? Tak ada kotor dalam tin. Sebab dalam tin itu disapu dengan biji timah. Jadi makanan dalam tin tak rosak. Jadi biji timah adalah barang dagangan yang penting untuk negeri-negeri Melayu dari dulu, dari mula-mula ada Melaka. Dan semua pedagang di alam Melayu datang ke pelabuhan Melaka untuk dapatkan biji timah. Sekarang kita tengok cara bermulanya biji timah. Pada abad 15, orang
Melayu yang mula-mula korek. Korek DJ Tima dalam tanah. Okey, mesti dekat dengan sungai. Okey. Tapi orang Melayu okey, melombong dengan gunakan okey cara untuk dapatkan perdagangan. Okey. Dan BJ Tima dijalankan dengan dijaga oleh satu orang ketua Melayu yang jadi ketua untuk tempat. Okey, tempat dan semua semua bahan BJ Tima adalah keperluan untuk perbelanjaan. Okay. Jadi ketua Melayu ini dapat kawasan untuk dijaga dengan ada surat. Dengan ada surat dari sultan. Dan semua dapatan wang mereka adalah dari perdagangan BJ Tima. Sultan akan terima bahagian dari dapatan wang untuk BJ Tima. Okey. Ini cikgu sudah ajar dulu ya. Ini cara yang diguna oleh orang Melayu. Awak tahu, sudah belajar. Okey. Sekarang orang Portugis. Portugis datang. Ke mana? Ke Perak. Perak adalah tempat pelabuhan yang penting untuk dapatkan BJ Tima dan ada perdagangan yang datang ke Perak adalah Portugis. Okay. Kekayaan dan kemajuan Perak menyebabkan Aceh. Aceh di Indonesia meletakkan Perak sebagai negeri jagaan pada abad ke-16 dan juga 17. Okey. Kalau awak tengok ini, awak tahu Perak gunakan BJ Tima sebagai dapatan untuk dapatkan jagaan dari Portugis yang ada di Melaka. Okey. Sekarang kita tengok negeri Perak. Pada pertengahan abad ke-18, BJ Tima dikeluarkan oleh pelombong kecil orang Melayu di banyak tempat. Contoh, 1 Larut, 2 Kerian, 3 Kurau, dan banyak lagi. Jadi Sultan Perak bernama
Sultan Muzaffar Shah. Okey, Shah buat perjanjian. Okey, perjanjian untuk jual biji timah dengan Belanda. Okey, Belanda yang ada di Melaka. Okey. Jadi pada abad ke-18 pengeluaran biji timah di Perak makin merosot. Okey, kerana ada orang curi. Okey, curi biji timah dan beri kepada British yang ada di Pulau Pinang. Okey. Sekarang kita tengok Selangor. Tadi Perak, sekarang Selangor. Okey, Selangor kaya dengan biji timah sama dengan Perak. Okey. Dan Sungai Selangor adalah tempat yang penting untuk pedagang selalu datang. Kalau awak tengok gambar, awak boleh tengok kapal-kapal yang datang ke Selangor untuk dapatkan biji timah. Okay. Sultan Ibrahim dan juga Belanda buat perjanjian. Okey, perjanjian untuk jual biji timah dengan Belanda. Okey, bermaksud Selangor akan jual biji timah dengan Belanda. Okey. Orang yang datang, Belanda yang datang adalah, yang datang British adalah Perancis Light. Kekayaan negeri-negeri Melayu dapatkan perdagangan persendirian. Jadi surat dari Perancis Light kepada Governor General British di India, memberikan hal bahawa Perak dapat keluarkan biji timah 5,000 pikul tiap-tiap tahun. Jadi perdagangan dengan Belanda di Melaka. Sekarang habis kerja orang Melayu. Sekarang biji timah diorek oleh orang Cina. Cina datang dari negara Cina. Semua kekayaan biji
Okey. Sekarang dibuat oleh orang Cina, okey, ke negeri-negeri Perak, Selangor, negeri Sembilan sebagai pengeluar biji timah yang utama di dunia. Okey? Dua tempat yang penting untuk biji timah di Perak adalah Larut dan juga Lembah Kinta. Okey, dua tempat ya, dua tempat. Okay. Ini gambar adalah Ngah Ibrahim. Okey. Perlombongan biji timah di Perak dapat banyak pada tahun 1840-an dan semua biji timah dapat di Larut. Okay. Ada seorang Melayu bernama Long Jafar dan anak dia dalam gambar tu adalah Ngah Ibrahim telah majukan biji timah di dua tempat. Okey, dua tempat ya. Satu Kelian Pau. Dua adalah Kelian Baru. Okey, dengan menggunakan pekerja-pekerja dari China. Okay. Ngah Ibrahim menjadikan kuala sepetang di Perak, sebagai pelabuhan untuk bawa biji timah dari Perak ke negeri Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang. Awak tengok sekarang orang Cina yang buat. Okay. Jadi untuk biji timah ada banyak bandar. Banyak bandar, contoh Gopeng, Ipoh, Batu Gajah dan juga Kampat. Jadi Sultan Ismail dapat melombong dengan gunakan kawasan Lembah Kinta. Dan dapatlah biji timah yang banyak. Jadi mula-mula gajah dibina oleh Long Jafar bernama Silarut. Dari dalam hutan. Apabila bertemu semula didapati kaki gajah itu ada
lumpur yang berwarna hitam, okey, bercampur dengan biji emas. Jadi, Long Jafar sudah tahu tempat hutan itu ada banyak biji emas. Okey. Dan tempat itu dimajukan oleh Long Jafar. Jafar dalam dapatkan biji emas. Okey. Sekarang di Selangor. Di Selangor ada 3 tempat untuk dapatkan biji emas. 1, Jugra. 2, Kuala Lumpur. 3, Lukut. Okey. Okey. Sekarang kita tengok tempat Jugra. Sultan Abdul Samad menjadikan Jugra, okey, di Langat, okey, sebagai pusat untuk pentadbiran. Okey. Jugra memainkan peranan penting sebelum pusat pentadbiran kerajaan berpindah ke Kelang. Jugra menjadi pusat untuk kutip cukai untuk biji emas yang dibawa keluar melalui Sungai Langat untuk bawa ke pelabuhan Melaka. Okey. Sekarang kita tengok Kuala Lumpur. Pada tahun 1860, Kuala Lumpur menjadi pusat pengeluar biji emas yang penting di Selangor. Okey, biji emas berjaya di Lombong, di Ampang. Okey, bukan Ampangan je, bukan. Ini KL, Ampang. Okey, Ampang. Kuala Sungai yang menjadi pertemuan di antara Sungai Kelang dan Sungai Kuala Lumpur dijadikan tempat untuk membawa biji emas. Okay. Kemajuan ini membawa masuk orang Melayu dan orang Cina untuk ditempatkan di Kuala Lumpur. Jadi majulah Kuala Lumpur. Mula-mula dengan biji emas. Sekarang Lukut. Lukut adalah tempat di Selangor. Ada perlombongan biji emas di Lukut mula dibuat oleh Raja Busu dengan membawa masuk orang Cina. Pada tahun
1830-an selepas kemangkatan Raja Busu, Raja Jumaat berjaya menjadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah yang masyhur. Okey. Lukut pada tahun 1880 Lukut diserah kepada daerah Sungai Ujong. Okey. Jadi dari Selangor kepada Negeri Sembilan. Okey. Jadi Sultan Selangor bersama dengan ketua untuk Sungai Ujong. Okey ya. Jadi Kajang Semenyih dan Beranang yang sebelum di dalam kawasan Sungai Ujong menjadi sebahagian dari Kesultanan Selangor. Mantap? Okey, bermaksud mula-mula Selangor jaga tempat ini. Okey, kemudian habis diberi kepada Negeri Sembilan. Okey. Sekarang kita tengok Negeri Pahang yang kaya dengan emas. Tadi biji timah, sekarang adalah emas. Okey. Jadi perlombongan emas di negeri-negeri Melayu bertumpu di kawasan yang awak boleh tengok dalam peta. Awak tengok ni. Okey, yang ini. Ini adalah tempat dapat emas di Pahang. Okey. Jadi kawasan perlombongan emas ini dipanggil Rawuk dengan satu tempat yang besar, 14,000 batu persegi. Okey. Ini gambar emas yang dibuat. Okey. Sekarang kita tengok perlombongan di Pahang adalah emas di Hulu Pahang. Okey. Contoh Sungai Tembeling, Sungai Jelai dan Sungai Semantan. Kawasan-kawasan ini adalah tempat yang penting untuk dapatkan emas. Okey? Jadi di Pahang untuk abad 16 dan 17 dijalankan oleh orang Melayu dan orang asli. Okey, menggunakan cara mendulang atau melampan.
pada abad ke-18, okey, kekayaan emas membawa masuk orang Cina di negeri-negeri Perak, Negeri Sembilan dan menggunakan cara melampan. Okay. Tapi pada abad ke-19, Sultan Ahmad memberi konsesi kepada orang Eropah untuk majukan perlombongan di Pahang. Okey. Jadi orang Eropah menggunakan cara lombong dedah dan lombong bawah tanah. Okey. So cikgu habis 3.1. Saya tahu saya ulang lagi. Okey. Saya tak mahu murid lupa. Jadi untuk minggu depan saya masuk 3.2. Sekarang awak habis tengok video ini, awak mesti jawab soalan 3.1. Mesti habis hantar. Kalau siapa-siapa tak hantar kerja rumah, saya tak mahu beri markah untuk mana-mana peperiksaan yang awak buat. Siapa yang jawab untuk peperiksaan sebelum ini dan selalu hantar latihan, saya akan beri markah tambahan. Kalau tak hantar kerja rumah, tak dapat markah tambahan. Okey? Jadi habis kerja 3.1, hantar pada saya. Okey? Terima kasih. Bye.